Buletin Didik 4 Mei, saya Charles Mohan. Dua penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM melakar sejarah apabila memperoleh markah tertinggi di Malaysia dan kedua tertinggi di dunia. Ia bagi peperiksaan rekod transaksi kewangan bagi sesi Mac lalu yang dikendalikan oleh ACCA. Julia Kistiana Abuzar dan Safwa Zamri masing-masing dari UiTM kampus Dungun Terengganu dan Tapa Perak. Sementara Danish Zafran dari UiTM Shah Alam menerima ACCA Prize Winner, iaitu tempat pertama di Malaysia dan ketiga di dunia dalam peperiksaan Mac 2023 bagi kertas pengurusan prestasi. Menurut Julia, kejayaannya itu adalah satu permulaan dan dia merancang untuk meneruskan kerjaya sebagai akaunten sejurus tamat pengajian. Rancangan masa depan saya, semestinya saya mahukan keputusan yang cemerlang pada masa yang akan datang, dan juga saya ingin meneruskan pengajian saya dan mendapatkan keputusan yang cemerlang tanpa ada gagal, terutamanya dalam peperiksaan ACCA. Dan untuk kerjaya saya mahu menjadi akaunten seperti ibu saya, dan saya juga menjadikan kejayaan ini satu semangat untuk saya bagi meneruskan perjalanan yang masih jauh ini. Sementara bagi Safwa 19 tahun pula, pengurusan masa yang baik serta latihan berterusan antara usaha yang membawa kepada kejayaannya. Anak bongsu daripada 5 adik-beradik itu tidak menyangka berupaya memperoleh kejayaan itu. Untuk saya berjaya, bagi saya pegang pada konsep daripada dulu. Saya pegang pada konsep hablum minallah wa hablum minan nas. Okey, maksudnya jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan manusia. Okey, saya always amalkan solat duha setiap hari. Kalau boleh tak miss lah. Seperti Safwa, perancangan masa yang baik juga antara pemangkin kepada kejayaan diperoleh Danish Zafran. Selain itu, usaha yang konsisten serta fokus ketika sesi kuliah menjadikan Danish Zafran 21 tahun memperoleh keputusan cemerlang. Salah satu petua saya adalah untuk hormat sesiapa yang mengajar kita, biarpun pensyarah, guru sekolah ataupun kawan-kawan kita juga. InsyaAllah, keberkatan ilmu tersebut kita terima. Selain itu, binalah keyakinan diri anda. Jika diri sendiri tidak yakin kita boleh berjaya, bagaimana kita mahu orang lain juga yakin? Pada masa hadapan, Danish Zafran berhasrat untuk meraih tempat pertama peringkat dunia untuk lain-lain kertas peperiksaan oleh ACCA. UiTM dalam satu kenyataan memaklumkan kejayaan ketiga-tiga mereka sebagai pembakar motivasi dan inspirasi kepada mahasiswa lain, keluarga, fakulti, universiti dan rakyat Malaysia secara amnya. Kementerian Pendidikan KPM meminta semua institusi pendidikan di bawahnya menangguhkan aktiviti luar semasa cuaca panas. Ini melibatkan semua murid, guru dan pensyarah. Antara aktiviti yang diminta untuk ditangguhkan ialah merentas desa, kawat, sukan dan permainan perkemahan serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP luar bilik darjah. Kerajaan Negeri Melaka tiada halangan untuk membenarkan murid sekolah melakukan aktiviti luar kelas memandangkan keadaan cuaca panas di negeri terbabit berada pada tahap normal. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Amariman berkata sehingga semalam keadaan suhu di Melaka hanya pada sekitar 31 darjah Celsius berbanding negeri lain. Bagaimanapun, katanya kebenaran melaksanakan aktiviti luar kelas bergantung kepada keadaan cuaca semasa, termasuk persetujuan pihak sekolah. Untuk makluman, cuaca di negeri Melaka pada hari ini memang boleh katakan setiap hari ada hujan dan suhu yang dicatatkan adalah 31 darjah. Bermakna tiada keperluan untuk buat penutupan sekolah ataupun melarang apa-apa aktiviti di luar bilik darjah. Apapun tergantunglah kepada pengetua dan guru besar untuk melihat kepada perkara ini demi keselamatan, kesihatan pelajar-pelajar sekolah ini. Tapi garis panduannya dah ada. Semalam, Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hu Ying memaklumkan pihak sekolah perlu menghentikan semua aktiviti luar bilik darjah termasuk kokurikulum serta penganjuran sukan tahunan buat sementara waktu. Ia dilakukan demi keselamatan warga sekolah berikutan cuaca panas pada masa ini. Dan meskipun tiada sekolah di negara ini ditutup ekoran cuaca panas setakat ini, namun pihak sekolah mesti mengambil langkah berhati-hati dalam keadaan cuaca sedemikian untuk mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini berlaku.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mengenal pasti 406 titik panas hotspot di seluruh negara melalui satelit setakat ini. Pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Ahmad Irzam Osman berkata pihaknya dengan kerjasama Jabatan Perhutanan dan Jabatan Alam Sekitar sentiasa membuat pemantauan berkala, iaitu melalui rondaan serta tinjauan udara menggunakan helikopter atau drone bagi memastikan keadaan terkawal. Jelas Ahmad Irzam, antara kawasan terlibat adalah Muka dan Miri di Sarawak, Dungun dan Kemaman di Terengganu, Kuantan dan Pekan di Pahang, Pasir Mas dan Bacok di Kelantan serta Hutan Simpan Kuala Langat Utara Selangor. Manakala status cuaca panas tahap 1 dikesan di dua kawasan iaitu di Padang Terap Kedah dan Jempol Negeri Sembilan. Penduduk di kawasan berkenaan katanya telah diingatkan untuk berjaga-jaga kerana suhu maksimum harian mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius telah berlaku 3 hari berturut-turut. Sementara itu, jelas Ahmad Irzam, 4,106 kes pembakaran terbuka dicatatkan setakat Mac lalu. Jumlah pembakaran terbuka ini dijangka meningkat berbanding tahun lepas dengan 9,596 kes berikutan cuaca panas yang diramal hingga Ogos ini. Selain itu, kebakaran tanah gambut juga dikategorikan sebagai pembakaran terbuka kerana melibatkan pembakaran berskala besar yang mungkin tercetus kerana keadaan cuaca semasa. Irzam berkata pihaknya bersedia sama ada dari segi kelengkapan logistik kebakaran dan keanggotaan bagi mengendalikan kes pembakaran terbuka yang dijangka meningkat tahun ini ekoran cuaca panas. Guru adalah individu yang banyak menabur jasa dan mencorakkan kehidupan seseorang selain ibu bapa. Guru ibadat lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. Atas dasar itu, hampir 100 bekas murid dan pelajar di Kelang Selangor berkumpul meraihkan guru-guru mereka baru-baru ini. A Night of Gratitude adalah program yang julung kali dianjurkan oleh bekas murid dan pelajar perempuan Sekolah Rendah dan Menengah Metodis Perempuan MJS Kelang. Perancangan untuk mengumpul bekas murid dan pelajar sekolah yang kebanyakannya berusia 30 tahun ke atas mengambil masa 2 bulan. Semua guru yang pernah mengajar mereka ketika di bangku sekolah dijemput dan dijamu dengan pelbagai juadah istimewa. Guru tertua berusia 92 tahun selain kebanyakannya sudah mencapai usia lingkungan 70 dan 80-an. Bagi bekas murid dan pelajar yang menetap di luar negara, mereka diberikan peluang merekodkan ucapan dan warka ringkas sebagai tanda terima kasih kepada guru masing-masing. Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kota Kinabalu kini dikenali sebagai MRSM Tan Sri Musa Aman. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata ia sebagai menghargai jasa bekas Ketua Menteri Sabah itu. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata Tan Sri Musa juga merupakan antara individu penting dalam usaha mewujudkan MRSM Kota Kinabalu kira-kira 21 tahun lepas. Beliau ditemui pada Majlis Ramah Mesra MRSM Kota Kinabalu yang turut dihadiri pengurusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki. Sementara itu dalam sidang medianya, Datuk Seri Zahid berkata pelbagai langkah telah dirancang bagi memenuhi permintaan kemasukan ke MRSM yang mendapat permintaan tinggi. Malah baru-baru ini 90,000 permohonan kemasukan diterima berbanding pengambilan berjumlah 9,200 orang. Beliau berkata antara langkah berkenaan ialah penubuhan 3 lagi MRSM yang mendapat kelulusan tetapi terpaksa ditangguhkan buat masa ini kerana kengkangan tertentu dan perkara itu akan dilihat semula dalam belanjawan negara tahun depan. Bersua kembali. Kes kanak-kanak kelewatan pertuturan menunjukkan peningkatan ketara beberapa tahun kebelakangan ini, terutama melibatkan bayi yang membesar ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Berdasarkan pemantauan pakar, gejala ini tidak hanya kerana kurangnya pendedahan kepada persekitaran luar,
Malah penggunaan gadget secara melampau dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 2 tahun turut menjadi pendorong. Sejak 2018 hingga 2022, 306,561 pesakit mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan KKM dikesan mengalami masalah kelewatan bahasa dan pertuturan. Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan KKM, Dr. Muhammad Syafiq Ismail yang ditemui tidak menafikan tempoh berkurung ketika PKP penyumbang kepada peningkatan kes. Tempoh itu adalah anak-anak yang sepatutnya mendapat rawatan tidak dibawalah untuk mendapat rawatan, tapi sekarang ni tidak ada isu. Cuma kesan daripada PKP. Senario yang berlaku ketika PKP, lalu kebanyakan ibu bapa terpaksa bekerja dari rumah, maka peranti pintar diguna sebagai ubat mengalih perhatian anak agar tidak mengganggu mereka. Silapnya, apabila berlebihan dan tidak terkawal, ia menjadi racun sehingga merencatkan tumbesaran anak. Sebab kanak-kanak ni dia memerlukan rangsangan, dia memerlukan interaksi di antara ibu bapa dengan anak-anak itu. Perlu ada komunikasi. So anak-anak yang didedahkan pada gadget contohnya, kita tak galakkan gadget digunakan kalau umur tu bawah pada 2 tahun. Sebab dia communicate dengan gadget ni, dia tak bercakap. Dia one way. Untuk rangsangan tu dia perlukan 2 hala. Pakar perunding pediatrik Dr. Raki Yadav Yamantram Yadav menyenaraikan 7 punca kelewatan bertutur dengan penggunaan gadget menjadi penyumbang utama. Saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi anak bawah 18 bulan langsung tidak boleh diberikan akses kepada peranti pintar jelas tidak diendahkan. No gadget langsung kalau below 2 years old. Terutama sekali waktu makan. A lot of parents yang baru-baru ni sekarang senang je nak bagi makan, letak komputer atau letak iPad atau letak handphone kat depan kanak-kanak tu, bagi dia makan. So dia tak tengok pada pemakanan tu, dia tengok pada gadget sahaja, kartun dia ke apa, and dia akan makan macam automatik. Mengulas lanjut, beliau berkata meskipun gejala ini termasuk dalam spektrum autism, namun ia masih mampu dirawat. Justru penting bagi ibu bapa mengikuti perkembangan kemahiran komunikasi anak secara berterusan. Pengesahan tanda-tanda awal seperti tidak boleh sebut perkataan mudah atau tidak mampu bertindak balas kepada arahan akan dapat membantu mencari proses rawatan yang bersesuaian. Mula bercakap dengan anak anda walaupun seawal umur baru lahir. Right? Kerana ini boleh memanfaatkannya daripada mendengar percakapan you. So daripada awal mengandung sampai baby baru lahir, mula bercakap. Tak payah baby language. Oh, baby tak ada. Bercakap dengan betul. Ibu bapa disaran memperbanyakkan interaksi 2 hala dengan anak agar si manja mendapat rangsangan bahasa dan sosial secukupnya. Ibu bapa disaran memperbanyakkan interaksi 2 hala dengan anak agar si manja mendapat rangsangan bahasa dan sosial secukupnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menyambut Hari Wesak kepada penganut Buddha negara ini. Jelas beliau, Hari Wesak ialah hari besar buat penganut Buddha bagi memperingati 3 peristiwa penting melalui satu perayaan. Perdana Menteri menerusi catatan di Facebooknya berkata perayaan itu bertujuan memperingati lahirnya pengasas ajaran Buddha iaitu Siddhartha Gautama. Penganut Buddha ujarnya percaya bahawa untuk mencapai kebahagiaan tingkat tinggi atau nirvana adalah dengan melawan dan membenam sikap keserakahan, kebencian dan kejahatan. Falsafah ini disifatkan sangat universal yang boleh diteladani dengan cermat. Sehubungan itu, beliau berharap falsafah itu dapat dijadikan contoh sebagai usaha dan upaya dalam memupuk kasih sayang, kemuliaan insan, prinsip hidup berdamping, hormat menghormati selain hidup dalam keadaan aman dan berukun. Pelbagai perayaan dan budaya di Malaysia juga seharusnya memberi keinsafan kepada seluruh rakyat supaya ia terus membawa mesej kasih sayang dan keamanan bersama persefahaman yang utuh sebagai jalan menghindari kebinasaan dan kepunahan tata hidup masyarakat majmuk di negara ini.
Bersua kembali, peluang pesakit Alzheimer untuk sembuh semakin cerah. Menurut syarikat pengeluar ubat Eli Lilly & Co, kajian mendapati ubat khas yang dibangunkan mereka menunjukkan penurunan kognitif sebanyak 35%. Primary impact of the results from the donanemab study give hope to our patients and our families that in fact we can now intervene on the underlying disease process itself. Rather than just treating the symptoms, we may be able to alter the course of the disease with a drug like donanemab. So I think that's pretty important for our patients. Seramai 1,182 orang pesakit Alzheimer tahap awal terbabit dalam kajian. Menurut pakar, dapatan itu bukti paling kukuh bahawa membuang plak amyloid melekit dari otak memberi manfaat kepada pesakit Alzheimer. Ia semakin ketara apabila 552 pesakit yang mempunyai sel otak mati dan perkembangan penyakit yang berkait dengan protein yang lebih tinggi turut diuji dengan ubat itu. Mereka juga yakin ubat yang dihasilkan oleh Lilly mempunyai kesan hampir sama dengan ubat Leqembi yang dikeluarkan oleh Eisai Co dan Biogen Incorporated. Dua orang angkasawan Rusia keluar dari stesen angkasa antarabangsa ISS. Ia bertujuan mengalihkan peralatan dari modul Roswell ke modul makmal pelbagai guna yang baru dikenali sebagai Nauka. Keseluruhan proses mengambil masa selama 6 jam. Angkasawan terbabit Sergei Prokofiev dan Dmitry Petela keluar bagi membantu memindahkan dan memasang kunci angin ke Nauka dan mengalihkan sebuah radiator penyejuk. Menurut pentadbiran Angkasa Udara Amerika Syarikat NASA, kunci angin dan radiator itu diletakkan di Roswell melalui pelancaran kapal angkasa Atlantis STS-132 pada Mei 2010. Radiator dan kunci angin dipindahkan menggunakan teknologi robotik oleh Agensi Angkasa Eropah ESA yang dikendalikan oleh seorang lagi angkasawan, Andrei Fediev, dari dalam modul Nauka. Misi berikutnya, Prokofiev dan Petela akan keluar dari ISS sekali lagi pada Jumaat ini bagi memindahkan sebuah lagi radiator ke Nauka. Proses akan turut membabitkan pemasangan elektrik, mekanikal dan jaluran hidrolik. Untuk rekod, ini adalah kali kelima Prokofiev keluar dari ISS, manakala bagi Petela adalah kali ketiga. Penduduk London berpeluang merasai pengalaman menaiki pedati yang akan digunakan oleh Raja Charles III. Yang berbeza, pedati yang digunakan adalah replika dan tidak dilengkapi penghawa dingin. Dari segi sambutan memang hangat, rata-rata mereka menganggap ia suatu pengalaman yang menakjubkan. Ramai daripada mereka sanggup beratur panjang bagi menaiki pedati ini. Tambahan pula, ramai daripada mereka sudah berada di Kota London untuk menyaksikan pertabalan Raja Charles pada Sabtu ini. Kehadiran pedati replika ini membolehkan semakin ramai orang meraihkan Hari Pertabalan Raja Charles. Hampir semua kemudahan lain yang dimiliki pedati sebenar yang akan digunakan oleh Raja Charles terdapat pada pedati ini. Sukan, kita mulakan dengan Sukan SEA Kemboja 2023. Kontijen negara terus menunjukkan potensi untuk meraih pingat sehari sebelum tamasya membuka tirainya secara rasmi. Dalam acara lari berhalangan yang berlangsung di Chroy Changbar, kem lelaki apabila berjaya menempah slot ke penentuan pingat emas. Malaysia dibarisi Reda Roslan, Yong Wei Ting, Hafiz Said Alwi dan Galib Azmi muncul terpantas ujian masa pagi tadi. Dijadual kuartet lelaki negara akan bertemu Filipina bagi mempertahankan pingat emas di Hanoi tahun lalu. Sementara itu, nasib berbeza dialami kem wanita negara terlepas peluang layak ke peringkat akhir. Ia menyaksikan kuartet Malaysia, Yip Hui Ting, Tan Sui Lee Rini, Wan Atira Hidayah dan Ong Sherlin menamatkan saingan di tempat ketiga sekaligus layak ke penentuan pingat gangsa esok. Di Dewan Olimpik acara bola tampar lelaki, Malaysia bertemu Myanmar. Tewas set pembukaan 22-25, Malaysia bangkit menang 3 set berikutnya dengan catatan 25-21, 25-15 dan 25-20. Untuk rekod, Malaysia tewas 0-3 di tangan Thailand dalam perlawanan pertama. Selepas ini, pasukan negara akan berdepan Vietnam.
Skuad kriket lelaki negara sekali lagi berpeluang untuk meraih emas. Kali ini menerusi acara 2020 atau ringkasnya T20. Dalam perlawanan yang berlangsung di AZ Group Cricket Oval di Phnom Penh, itu pasukan Malaysia mengatasi Thailand dengan 8 wiket. Ia sekaligus membantu Malaysia menjuarai kumpulan A dan mara ke penentuan pingat emas menentang juara kumpulan B minggu depan. Dalam perlawanan itu, Malaysia melakukan 114 larian dalam 12.3 over, manakala Thailand menghasilkan 113 larian dalam 20 over. Untuk rekod, pasukan kebangsaan merangkul perak dalam acara T20 lelaki ketika kali terakhir kriket dipertandingkan di Tamasha Dwi tahunan itu pada edisi Kuala Lumpur 2017. Acara 50 over skuad kriket negara turut menempa slot ke final. Acara bola sepak skuad bawah 22 tahun negara memulakan kempen dengan amat bergaya apabila menundukkan Laos 5-1. 4 minit perlawanan berlangsung, Malaysia sudah di depan menerusi gol oleh Ubaidullah Samsul Fazili. Minit ke-21, Ubaidullah kembali menjadi tumpuan apabila tertampan bola ke gawang sendiri. Terikat 1-1, Malaysia enggan lagi memberi muka. Minit ke-28, Malaysia kembali di depan apabila pemain Laos, Anantaza Sipongpan, pula tertampan bola ke gawang sendiri. Kedudukan skuad muda negara mula selesa selepas Syahir Basha menjadikan kedudukan 3-1. Malaysia enggan berpuas hati, hasil gol oleh Najmuddin Akmal Kamal Akmal, kedudukan berubah kepada 4-1 memihak Malaysia. Kedudukan Malaysia semakin lega apabila seorang lagi pemain Laos, Sonoze Pantaze, pula tertampan bola ke gawang sendiri. Malaysia menang 5-1. Perlawanan seterusnya, Malaysia dijadual berdepan Thailand Sabtu ini. Bintang bola sepak Argentina Lionel Messi dijangka meninggalkan Paris Saint-Germain sebaik kontraknya bersama kelab dari Perancis itu tamat. Mengikut laporan, Messi mempunyai pilihan untuk menyambung kontraknya selama setahun. Isu berhubung kontrak Messi menjadi hangat apabila bapanya memberitahu PSG bahawa Messi mahu meninggalkan kelab itu sebaik kontraknya tamat pada penghujung musim ini. Selasa lalu, PSG menggantung Messi selama 2 perlawanan kerana melakukan kunjungan ke Arab Saudi. Sebelum ini, Messi turut pernah dikaitkan akan berpindah ke Arab Saudi untuk bersama kelab Al Hilal. Kelab lain yang pernah dikaitkan dengan Messi 35 tahun, termasuk beliau mungkin akan ke Amerika Syarikat bagi bersama kelab Inter Miami atau kembali ke kelab asalnya Barcelona. Visual mengenai Raja Charles III menjelang pertabalan baginda pada Sabtu ini mengakhiri buletin didik. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.